السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin sedang mendengar yang mendekat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala musi ayat yang ke-90 daripada surah Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adhdhiruna minal a'rabi liyu'dhana lahum wa qa'ala alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Laisa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, iaitu Arab Badui, agar diberikan keizinan untuk mereka tidak berjihad. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk diam sahaja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas pada Allah dan Rasul. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu beri mereka kenderaan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Ini kan saudara, terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Jadi Allah menjelaskan keadaan orang yang memiliki uzur untuk tidak pergi berjihad. Mereka datang kepada Nabi, mengajukan uzur, menjelaskan keadaan mereka dengan kelemahan yang ada, tak mampu untuk turut serta. Ibn Abbas berkata bahawa ayat ini mengemukakan gambaran tentang penduduk kampung di kalangan A'rab. A'rab ini, kalau kita belajar bahasa Arab ini dari perkataan A'rabi, mufradnya iaitu A'rabi. Setengah mengatakan mufradnya pada Arabi. Biasanya orang yang duduk di kawasan kampung, perkampungan. Arab ni bukan jamak dari perkataan Arab. Kalau Arab jamak perkataan Arabi. Tapi kalau Arab jamak perkataan Arabi. Demikianlah saudara, kalau kita belajar bahasa Arab. Saya kalau nak memahami bahasa Arab ni, antara kitab yang baik namanya Matan Al-Ajurumiyah. Murah saja harganya, RM5. Saudara baca, dapatkan bantuan daripada guru-guru yang mahir. InsyaAllah salah satu cara untuk memahami bahasa Arab. Jadi setelah mengecam orang munafiqun yang ada dalam Madinah, khususnya mereka yang mampu berjihad, tapi mereka ni dah mendengar seruan jihad Nabi SAW, nasihat-nasihat Nabi, tetapi mereka ni tidak mahu pergi. Maka sekarang datanglah satu huraian, arahan yang ditujukan kepada penduduk yang bermukim di pergunungan yang jauh daripada bandar Madinah. Jadi ayat ini menyatakan bahawa, dan di samping orang-orang munafiqun itu telah datang kepada Nabi segolongan yang memohon kebenaran untuk tak pergi perang, menyatakan keuzuran mereka. Golongan ini merupakan golongan Al-A'rab, penduduk Badui. Mereka datang kepada Nabi untuk menjelaskan kelemahan, halangan, apa jua alasan dikemukakan kepada Nabi. Mungkin mereka ni telus,
mungkin mereka ni jujur, tetapi bersama-sama dengan golongan yang mohon uzur ni, ada satu golongan yang juga mohon uzur tapi tak menyatakan, diam saja, buat tak tahu saja. Ini merupakan golongan munafiqun lagi sekali ditekankan oleh Allah SWT. Al-mu'adzirun ni diambil perkataan uzurun. Uzurun ni merujuk kepada alasan, dalil yang digunakan untuk mengelakkan mereka daripada dikecam, didatangkan bukti alasan supaya selamat daripada kecaman Nabi dan orang-orang Islam. Kata ni mengandungi dua kemungkinan. Pertama, yang menyampaikan alasan dapat diterima. Yang kedua, menyampaikan alasan tetapi berbohong dalam alasan yang dikemukakan itu. Jadi sebab Ibnu Katsir dalam menyatakan perkara ni memahami maksud mu'azzir ni, mu'azzirun, dengan maksud yang pertama, iaitu datang mengemukakan alasan dan memang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Alasan tersebut ada basisnya, ada base-nya, ada perkara-perkara yang benar-benar menjadi penghalang. Sebenarnya perkataan mu'azzirun ini, selagi dimuliakan Allah sekalian, dia perkataan mu'tazirun. Dari sudut bahasa Arab, mu'azzirun ni perkataan mu'tazirun. Tetapi berlakulah di sini apa yang dipanggil sebagai idgham. Selagi dimuliakan Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, ta ni mu'tazirun, mu'tazirun ini, ta ni bila dia berdekatan dengan zal, maka diidghamkan padanya, maka jadilah mu'azzirun, kerana dekatnya makhraj huruf zal ni dengan makhraj huruf ta. Sebenarnya perkataan yadzakkarun sebagai contohnya, la'allahum yadzakkarun, asal berarti yadzakkarun, kemudian jadi yadzakkarun kerana ta itu diidghamkan dalam zal, kerana dekatnya makhraj kedua-dua perkataan tersebut, jadi yadzakkarun. So ini mulia Allah sekalian, ni sedikit maklumat tentang bahasa. Jadi golongan munafiqun ini datang untuk mengemuka, untuk golongan Arab ini datang untuk mengemukakan alasan diterima. Tapi golongan munafiqun, mereka ada alasan tapi alasannya tidak diterima. Itu sebab dia takut nak jumpa dengan Nabi, diam je. Dapat kita lihat dalam redaksi ayat ini, Allah menggunakan waja'al mu'adzirun minal arabi yu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu. Waqa'ada ni nampak, dan duduk pula sebahagian daripada orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Dan apa poin ni? Dia nak datang jumpa Nabi, dia akan kemukakan alasan macam golongan Arab Badui juga, tapi alasannya memang tidak ada basis, tidak ada satu platform. Alasan yang sentiasa diada-adakan masa ke semasa, pembohongan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Ibnu Katsir mengatakan golongan yang pertama ni diterima oleh Nabi, yang kedua tidak diterima Nabi. Itu sebab mereka dah tahu Nabi tak terima, maka mereka mendiamkan diri, buat tak tahu saja. Tapi Az-Zamakhsyari dan Al-Biqai pula memahami golongan Arab ini pun sebenarnya tak diterima oleh Nabi, alasan dikemukakan itu. Jadi Al-Mu'adzirun ni difahami sama ada dalam bentuk pertama oleh Ibn Katsir ataupun dalam bentuk yang kedua. Kalau bentuk pertama, maknanya dia split, dia berbeza daripada waqa'al ladzina kafaru wa qa'ada alladzina kadzabu Allah wa rasulahu. Tapi kalau dia merupakan ataf yang membawa hukum yang sama, artinya kedua-dua pihak ini mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Baik Arab yang datang daripada pedalaman itu, kawasan-kawasan daerah pedalaman dipanggil sebagai daerah Badui ini, ataupun munafiqun, kedua-duanya merupakan mereka yang mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Ini kefahaman oleh Az-Zamakhsyari dan juga Al-Biqai. Jadi Al-Mu'adzirun ini boleh difahami dalam arti kata menyampaikan alasan yang rapuh dan ada pembohongan dalamnya, kalau ikut pandangan Az-Zamakhsyari dan juga Al-Biqai. Yang duduk diam itu satu hal juga. Yang duduk diam tak memberitahu apa-apa kerana dia yakin alasannya tidak kukuh sama sekali, ini pun telah mendustakan Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya ni rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini satu teguran kepada orang-orang beriman, jangan datangkan alasan. Carilah kekuatan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jangan asyik-asyik datangkan alasan-alasan. Kalau kita dibenarkan untuk memberikan alasan, berbagai-bagai alasan kita akan create. Dalam ayat yang berikutnya,
Laisa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj. La yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada dosa atas orang yang lemah dan orang yang sakit, dan atas orang yang tidak memberi apa yang mereka nak nafkahkan, belanjakan, selama mereka ni ikhlas pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan untuk yang berbuat baik. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan tiada juga atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya engkau beri mereka kenderaan, engkau berkata, aku tidak akan mendapatkan kenderaan untuk membawa kamu. Lalu mereka kembali dalam keadaan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, disebabkan kerana mereka tidak mendapat apa-apa yang akan mereka nafkahkan. Mereka tidak ada peluang untuk menyumbang dalam agama Allah. Jadi dalam ayat yang lalu adanya kelompok yang tidak ikut perang, baik yang mengukakan uzur, yang ada alasan ataupun tidak. Sekarang ayat ini mengukakan mereka yang nak pergi perang, tapi terpaksa Nabi beri keuzuran kepada mereka untuk tidak ikut perang. Sekarang dah ada depan kita 3 bentuk, 3 type manusia. Kalau campur dengan orang beriman yang turut serta yang keempat. Satu, yang mengemukakan alasan-alasan yang rapuh di kalangan penduduk-penduduk Arab yang duduk di kawasan Badui. Yang kedua, waqa'adu, duduk diam saja, tidak mahu mengemukakan apa-apa kerana dia tahu alasannya akan ditolak oleh Allah SWT Rasul. Waqa'ala allazina kadzabu Allah wa rasulah. Yang kedua. Yang ketiga, laisa 'ala ad-du'afa wala 'al marda wala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasul. Yang ketiga ni dia nak pergi tapi tak ada kemampuan. Dia mengharapkan kalau ada kelebihan dari sudut tentera Islam yang mengumpulkan harta di sisi Nabi itu, adalah kuda lebih, adalah duit lebih untuk mereka menyertai rombongan jihad. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang memang pergi turut serta, yang memang telah bersama dengan Nabi daripada awal lagi, dia ada harta dan dia pergi jihad. Ini orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi golongan yang ketiga yang sedang kita ceritakan sekarang ni, saudara, tidak ada dosa untuk mereka tidak pergi berjihad. Kerana kalau kita lihat dalam ayat Allah SWT di sini, ada beberapa jenis. Yang pertama, orang yang lemah. Ini termasuk orang tua, kanak-kanak, orang yang buta, orang lumpuh. Zamna ni makna orang sakit lama tak boleh bangun, umpamanya orang kena stroke. Orang perempuan walaupun masih muda dan kuat, mereka termasuk dalam kategori dibenarkan untuk duduk di rumah. Dalam catatan, saudara ini mulia kat Allah sekalian, kalau ada di kalangan wanita ini yang nak pergi perang dan dia ada kemahiran tertentu yang boleh disalurkan kepada tentera Islam, maka dia tidak boleh dihalangi. Katalah seorang perempuan tu ada kemahiran dari sudut merawat, jururawat, dia masih muda, dia nak pergi perang, suami dia tak boleh halang, mahram dia tak boleh halang, wali dia tak boleh halang, kerana ia merupakan satu tuntutan pun dipanggil sebagai nafir. Nafir ni maknanya seruan jihad yang wajib ke atas orang Islam yang mampu. Yang kedua, yang dibenarkan untuk tidak ikut serta adalah golongan yang sakit. Keuzuran telah menyebabkan mereka ni dibenarkan takhalluf, tinggal, tak payah pergi perang sampai mereka sembuh. Nanti bila sembuh, maka kembalilah tuntutan itu terpikul atas bahunya. Yang ketiga, orang yang fakir, yang tidak memiliki apa pun untuk dibelanjakan. Nak pergi perang, contohnya jangan ada kuda. Kalau zaman kita ni kan ada kereta, minyaknya, petrolnya. Maka orang yang tidak ada kelayakan tiga-tiga perkara ni, dia disqualified, dia tak payah pergi perang, boleh dibenarkan. Ni golongan fakir ni, tidak ada belanja, tidak ada perkakas untuk perang, pedang pun tak ada, senapang pun tak ada. Kalau zaman sekarang apa juga tak ada, belanja untuk isteri yang tinggalkan, anak-anak pun tidak ada, maka golongan ni diberi keuzuran oleh Nabi SAW. Mereka ni dibenarkan untuk tinggal. Kalau pada zaman Nabi SAW dahulu, kali bila datang seruan nafir ini, seruan jihad, maka orang kaya mengeluarkan belanja untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang dia menanggung pula belanja sahabat-sahabat yang miskin. Kalau dia dah belanja sahabat miskin untuk turut serta pergi perang dan ditinggalkan peruntukan yang cukup untuk keluarga masing-masing, maka menjadi wajib atas fakir ini untuk ikut serta. Kemudian setelah keadaan Islam menjadi lebih baik, adanya Baitul Mal, maka semuanya dapat disistematikkan. Maka belanja peperangan telah pun dikeluarkan oleh tentera Islam, oleh Khalifah Islam daripada Baitul Mal. Maka saat itu tuntutan jihad menjadi wajib ke atas semua kerana telah dibiayai oleh negara.
tak ada timbul orang fakir, orang miskin, kerana semuanya telah diberi bantuan oleh Baitul Mal untuk turut serta dalam jihad tersebut. Baik saudara, nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang menangis ini kerana tidak dapat turut serta. Berpaling mereka dalam keadaan menangis. Mereka ni balik, qul la ajidu ma ahmilukum alaihi tawalla wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i, nangis bercucuran air matanya, nak pergi juga tapi tak ada kemampuan. InsyaAllah kita akan lihat imam mereka ni, nama-nama mereka ini dalam list dikemukakan oleh para mufassirin. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.